Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, semalam telah pun bermula sidang parlimen bagi penggal pertama untuk tahun 2022. Ya, mana semalam 28 Februari adalah sidang parlimen ini berlangsung bagi mendengar titah diraja daripada Yang di-Pertuan Agong. Ianya hanya berlangsung pada sesi sebelah pagi sahaja tanpa ada sebarang orang kata timbal balas ataupun sebarang perbahasan, kerana semua ahli parlimen perlu mendengar titah diraja ini. Okey, jadi apa yang menarik dalam titah diraja ini adalah yang pertama, YDPA telah pun menyatakan bahawa memberikan nasihat untuk semua ahli MP ni, ahli parlimen ini, wakil rakyat, untuk terus mengekalkan persefahaman yang telah pun terbina dan juga memelihara kestabilan politik yang telah pun tercapai. Malah perkara ini mereka telah pun menandatangani satu MOU daripada kalangan parti-parti politik ini dalam persetujuan mereka untuk kestabilan politik sehinggalah kepada pilihan raya Malaysia yang berikutnya, pilihan raya ke-15 yang dijangkakan selepas pada bulan Julai tahun 2022. Berikutan daripada nasihat untuk kestabilan politik dan juga untuk mengekalkan keharmonian dalam politik negara Malaysia ini, YDPA juga telah pun mengeluarkan satu orang kata perkongsian mandat agar kerajaan dan juga ahli-ahli parlimen yang sedia ada ini untuk membantu dan memudahkan urusan rakyat bagi membina semula kehidupan. Okey, hal ini disebut secara umum, dia tidak mengkhususkan bagi pelaksanaan ataupun tuntutan berkaitan air citra sebanyak RM10,000 ini. Namun mengikut balon balas yang telah pun kita lihat daripada laman Facebook Saudara Azmi Bugis menyatakan bahawa pihak istana telah pun sedia maklum berkenaan dengan memorandum dan juga petition bagi tuntutan air citra RM10,000 ini. Jadi apa yang telah dinyatakan oleh YDPA itu adalah dinyatakan secara umum dan boleh juga dikaitkan dengan sebarang jenis bantuan atau sebarang jenis kemudahan yang sama ada dituntut oleh rakyat ataupun yang hendak diberikan kepada rakyat daripada air citra, bantuan banjir, BKM dan juga bantuan-bantuan yang lain, bantu dan permudahkan. Okey, kemudian dalam posting Saudara Azmi Bugis juga, beliau telah menyatakan bahawa beliau mendapat maklum balas yang mana pada esok akan bermula sesi perbahasan yang pertama dan Ketua Pemuda PAS akan memulakan sesi perbahasan beliau pada pukul sekitar jangkaan 12.30 hari dan insya-Allah beliau akan menyentuh berkenaan dengan memorandum dan juga petition bagi air citra RM10,000 secara one off ini. Dan saya secara peribadi berharap akan lebih ramai lagi ahli-ahli parlimen di luar sana yang akan menyuarakan tentang isu ini, menyuarakan tentang tuntutan ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, wakil-wakil daripada ketiga-tiga parti politik yang memerintah kerajaan sekarang ini, yang memiliki kerusi dalam kerajaan sekarang ini, memiliki jawatan dan kabinet sekarang ini, telah pun menyuarakan pandangan mereka dan hampir kesemua mereka menyatakan persetujuan bagi isu tuntutan air citra RM10,000 ini. Walaupun tidak dinyatakan persetujuan itu secara umum, tetapi bagi setiap wakil yang menerima ini tidak ada sebarang tentangan daripada orang kata wakil daripada parti mereka ataupun tentangan daripada wakil daripada menteri-menteri mereka yang berada di kabinet. Jadi kita boleh katakan tidak ada sebarang ataupun sesiapa di kalangan ahli politik ataupun menteri ini yang menentang pelaksanaan air citra untuk kali terakhir ini. Dan saya yakin sekarang ini ahli-ahli parlimen dan juga semua wakil rakyat telah pun melihat dan mesej yang telah disuarakan oleh kita ini saya rasa sangat jelas dan mereka pun sudah menerima mesej-mesej daripada rakyat, terutama sekali daripada kalangan pencarum KWSP, yang mana kita memerlukan pengeluaran ini buat kali yang terakhir. Jadi
saya berharap sangat bermula daripada esok lebih ramai lagi ahli-ahli perwakilan parlimen yang akan menyuarakan berkenaan dengan isu ini. Tidak ada lagi sebarang parti politik yang seharusnya memainkan isu-isu politik berkenaan dengan tuntutan air citra RM10,000 ini. Dan satu yang saya nak kongsikan secara peribadi adalah sejak daripada mula saya terjebak dan terlibat dalam perkongsian berkenaan dengan isu-isu bantuan ini, saya secara peribadi dan juga secara umumnya dalam video saya tidak pernah menghentam sekalipun Tengku Zafrul. Ini bukan ada pertuduhan dan sebagainya, namun apa yang saya nak ketengahkan adalah apabila ada pemimpin parti politik yang mengatakan bahawa susah hendak dilaksanakan sebab Tengku Zafrul ni dia berat sebelah, dia tak nak membenarkan kerana dia adalah pro kepada pemimpin-pemimpin tertentu dan sebagainya. Tetapi kita kena harus ingat, kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang baru yang mana telah pun diketuai oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Menteri-menteri kabinet ini telah pun dilantik oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Walaupun ada orang kata pembahagian mengikut kursi-kursi parti politik, PAS, Bersatu dan sebagainya, kita kena ingat yang lepas Tengku Zafrul dan juga Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan Menteri Agama kita, bukan ahli politik mana-mana parti. Mereka ini dilantik menjadi senator, kemudian dilantik untuk menjawat jawatan sebagai menteri. Jadi sebenarnya pelantikan mereka sekarang ini, Tengku Zafrul secara khususnya sekarang ini, tidaklah berlandaskan kepada beliau ini pro kepada mana-mana pemimpin. Malah pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak ada dalam kabinet sekarang ini pun telah menyatakan bahawa pelaksanaan ataupun tuntutan air citra sebanyak RM10,000 secara one off ini sepatutnya boleh dilaksanakan. Jadi saya harap lagi sekali tidak ada sebarang ahli politik di luar sana secara peribadi yang akan menghentam Tengku Zafrul dan sebagainya. Pada saya, Tengku Zafrul hanya menjalankan tugas beliau, tetapi untuk melaksanakan ini adalah keputusan muktamad daripada ketua kerajaan, daripada pemimpin itu sendiri. Saya boleh menghalang anak saya daripada melintas jalan hadapan, tetapi keputusan masih tetap kepada beliau sebagai contoh. Jadi beliau nak melintas juga, beliau mungkin boleh engkar kepada arahan saya, tetapi beliau boleh juga memutuskan untuk melintas jalan tersebut. Satu perumpamaan ataupun satu contoh yang mungkin kurang sesuai, tetapi begitulah contohnya. Beliau telah menasihati, tidak menggalakkan, tetapi keputusan bukan di tangan beliau, keputusan adalah di tangan orang lain. Okey, jadi insyaAllah sama-sama kita lihat esok apa yang akan dibentangkan dan apa yang kita akan dengari, dan juga apa juga respon daripada ahli-ahli perwakilan yang lain semasa isu tuntutan air citra sebanyak RM10,000 ini dilaungkan, disebut. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang pandangan, sebarang persoalan ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.